Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada rakan-rakan guru sekalian, pada pertemuan ini kita akan membicarakan ataupun kita akan buat pembedahan. Kita nak bedah, tapi tak menggunakan alat bedah sebab kita nak membedah buku yang bertajuk Guru Berjiwa Pendidik. Kita pada kali ini kita akan tengok bab yang ketiga, iaitu guru memiliki kasih sayang ataupun kasih sayang seorang guru. Buku ni kata kasih sayang merupakan modal besar dalam pendidikan kerana ia mampu menjadi kunci kepada kejayaan para pelajar. Maka kalau nak berniaga, kita memerlukan modal. Ada modal kecil dan ada modal yang besar. Jadi dalam konteks ini kita memerlukan modal yang besar. Jadi kasih sayang diumpamakan satu modal yang besar. Sekiranya kita memiliki modal yang besar, maka ia memudahkan kita untuk meraih kejayaan dan memudahkan kita untuk membantu para pelajar. Dan seterusnya, buku ni kata modal ini boleh dimiliki oleh semua guru. Kasih sayang ini boleh dimiliki oleh semua guru. Ada guru yang kasih sayangnya sedikit, ada guru yang kasih sayangnya besar. Jadi bergantunglah kepada sejauh mana modal itu dimiliki. Kenapa kasih sayang ini akan memberi manfaat yang sangat besar? Seterusnya, kasih sayang ini juga ialah satu bentuk pendidikan berasaskan sentuhan kalbu. Sentuhan kalbu ni juga nilai yang besar di dalam pendidikan. Kalau kita sentuhan yang tidak kelihatan, kalau kita boleh sentuh meja, kita dapat merasainya. Tapi kalau sentuh kalbu ini memerlukan suatu pengamatan, memerlukan satu nilai yang sangat tinggi. Sentuhan kalbu ini ialah bila kita bercakap daripada hati. Kita bercakap daripada hati dan mengeluarkan sikap daripada jiwa kita dan juga menghasilkan ataupun melaksanakan tingkah laku yang boleh menyenangkan. Sebenarnya Islam mengajar umatnya untuk memiliki sifat rahmah. Rahmah ni macam sekarang ni kedai rahmah. Rahmah ni ialah sebenarnya satu perasaan ataupun satu tingkah laku yang penuh dengan kasih sayang terhadap sesama makhluk. Baik. Dari sudut istilah, pendidikan kasih sayang merupakan gabungan dua perkataan, iaitu pendidikan dan kasih sayang. Ada dua kata-kata yang wujud di sini, iaitu pendidikan dan kasih sayang. Walaupun pendidikan dan kasih sayang ini adalah suatu makna, memiliki makna yang berbeza, maka jika digabungkan, dia akan memberi makna yang berganda kebaikannya. Pendidikan itu adalah satu nilai yang sangat besar dan kasih sayang juga nilai yang sangat besar. Maka jika kedua-dua itu digabung, maka kebaikannya akan menjadi berganda-ganda. Dan sekiranya guru itu mendidik dengan kasih sayang kerana Allah SWT, maka ia ada satu bonus yang sangat besar. Kenapa dia menjadi bonus? Kerana dia akan mendapat pahala hasil daripada pendidikan yang dilakukannya. Baik, kita ambil satu perkataan, iaitu pendidikan. Banyak tafsiran yang telah diberi oleh para sarjana berkaitan dengan pendidikan.
Ada yang mengatakan pendidikan ini bukan hanya kita memindahkan pengetahuan, tetapi yang lebih penting ialah kita melihat kepada kemenjadian para pelajar dan diiringi dengan kemuliaan akhlak. Kalau kita sebut kepada kemenjadian, saya teringat bagaimana Dr. Hurai Shihab dalam tafsir Al-Misbah menghuraikan maksud kemenjadian pelajar dengan maksud penyempurnaan jiwa. Demi jiwa dan bagaimana dia disempurnakan. Dan manusia ini diberi pilihan untuk memilih kebaikan ataupun memilih keburukan. Jadi peranan seorang guru ini ialah mendorong pelajar untuk memilih kebaikan. Daripada itulah terhasilnya kemuliaan akhlak. Dan kita melihat Iman Al-Ghazali menjelaskan konsep pendidikan pula. Mengikut Iman Al-Ghazali, pendidikan ini ialah perubahan. Iaitu perubahan daripada suatu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Manakala seorang lagi sarjana mentakrifkan pendidikan bersifat holistik. Kalau kita lihat holistik ini, dia terlibat secara menyeluruh. Dan holistik ini ada di dalam falsafah pendidikan Islam. Iaitu satu pendidikan yang seimbang daripada rohani, akal, emosi, akidah jasmani dan berasaskan ajaran Islam. Maknanya seorang guru apabila ingin mendidik para pelajar perlu mengambil kira konsep holistik. Jangan hanya mengambil kira pembangunan akal. Jangan mengambil kira hanya keupayaan kognitif saja. Tetapi ambil kira juga soal emosi. Ambil kira juga soal rohani yang ada dalam diri pelajar tersebut. Manakala kalau kita perhatikan istilah rahmah atau kasih sayang itu pula bermaksud mengasihi ataupun menaruh kasihan. Seorang ulama bernama Ibn Firas telah mengatakan perkataan rahmah itu bererti kelembutan hati. Hati kan? Ada hati yang keras, ada hati yang lembut. Jadi konsep di sini hati yang lembut. Bagaimana lembutnya hati itu? Tak tahulah pula setara mana lembut hati. Kemudian belas kasihan. Kalau kita tengok seorang pelajar yang mungkin tidak mampu, pelajar yang lemah, adakah kita rasa belas kasihan terhadap pelajar tersebut? Kalau kita tengok pelajar yang lemah, kita tidak ada apa-apa rasa, tidak ada rasa nak membantu, maka berkuranglah kasih sayang yang ada dalam diri kita. Dan yang khususnya ialah mentafsirkan rahmah itu sebagai kehalusan. Selain itu juga rahmah juga memberarti ikatan persaudaraan ataupun hubungan kerabat. Maknanya kalau seorang guru itu mengajar pelajarnya dengan kasih sayang, rahmah, maka dia rasa seperti seakan-akan ada ikatan persaudaraan antara dirinya dengan pelajar tersebut. Khususnya kasih sayang ialah satu keperluan asas bagi setiap manusia dan ia disebarkan secara meluas. Di kasih sayang ni dia akan tumpah ke setiap orang, tak kiralah siapa pun. Dia akan tumpah kepada setiap orang, tak kiralah siapa pun. Orang tu orang di Malaysia ke, Amerika ke, India ke, Islam ke, bukan Islam ke, dia akan ada sifat kasih sayang kerana dia adalah satu keperluan yang ataupun naluri yang ada dalam diri manusia itu sendiri. Dan kalau kita lihat kepada Rasulullah SAW itu diutuskan untuk menyebarkan kasih sayang ke seluruh alam. Sebagaimana ayat yang ke-107 yang bermaksud dalam surah An-Anbiya itu, surah ayat yang ke-107 bermaksud
Allah berfirman yang maksudnya, dan tidak kami utuskan kamu wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi semesta alam, rahmatan lil alamin. Macam tengok lagu Mahizing yang terbaru, yang viral, rahmatan lil alamin. Selain itu terdapat juga sarjana yang mentakrifkan kasih sayang itu tidak terdapat pilih kasih dalam hubungan sesama insan. Maknanya kalau guru ingin menunjukkan kasih sayang, maka dia tidaklah boleh ada sifat pilih kasih. Dan pilih kasih ini menggambarkan seorang yang tidak adil di dalam memberi sesuatu. Jadi kita haruslah bersifat sama rata. Kasih sayang yang kita miliki ini haruslah diberi sama rata kepada para pelajar kita. Itulah perbincangan kita pada kali ini. Kita akan sambung perbincangan ini pada masa yang lain pula. Semoga perbincangan kita ini dapat memberi sedikit gambaran bagaimana guru itu perlu bersifat dengan sifat kasih dan sayang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.